Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya sihat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan bagi subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang satu lagi tajuk, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu tenaga boleh baharu. Seperti biasa, sebelum itu, mari kita lihat standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, 5.1.1 iaitu menyatakan takrif dan sumber tenaga boleh baharu. Kita akan belajar apa maksud tenaga boleh baharu. Standard pembelajaran yang kedua ialah 5.1.2 iaitu menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Tahukah kamu? Di sini, cikgu ada dua soalan untuk kamu fikirkan. Soalan yang pertama, apakah maksud tenaga? Cuba kamu fikirkan. Ya, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Lihat pula soalan yang kedua. Apakah maksud sumber tenaga boleh baharu? Murid-murid, inilah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah takrif untuk tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi. Mari kita lihat selepas ini, apa pula sumber semula jadi itu? Cuba kamu perhatikan pada gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan di antara sumber semula jadi untuk tenaga boleh baharu, iaitu daripada matahari, angin, ombak, air, biojisim dan geoterma. Kita akan bincangkan satu persatu selepas ini. Sumber semula jadi yang pertama ialah matahari. Perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperolehi daripada matahari dikenali sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Kita lihat pula sumber tenaga yang kedua, iaitu angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Sumber tenaga yang seterusnya iaitu geoterma. Apakah geoterma ini? Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba itu digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Cuba kamu perhatikan pada gambar yang diberikan. Maksudnya di sini, tenaga haba yang terhasil di dalam perut bumi ini akan menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin yang ada pada bahagian ini. Okey, yang akan menggerakkan bahagian turbin bagi menjana tenaga elektrik, iaitu menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, sumber tenaga biojisim.
Biojisim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Perhatikan pada gambar. Biojisim ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang membekalkan tenaga apabila dibakar. Pada gambar ditunjukkan contoh-contohnya adalah seperti sampah organik, kayu api dan tinja haiwan iaitu najis haiwan. Kita lihat pula sumber tenaga daripada air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Baiklah. Sumber tenaga yang seterusnya ialah daripada ombak. Semua orang tahu ombak. Tahukah kamu, ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Baiklah murid-murid, apa pula kepentingan tenaga boleh baharu ini? Cuba kamu fikirkan. Kepentingan tenaga boleh baharu yang pertama ialah mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu, iaitu seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Seterusnya, tenaga boleh baharu juga boleh memberikan udara yang lebih bersih, yang mana penggunaan tenaga solar menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Tidak ada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Bahan api fosil, murid-murid tahu ke? Bahan api fosil adalah bahan api yang biasanya digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor. Kepentingan yang ketiga ialah tenaga boleh baharu boleh mengurangkan kesan rumah hijau. Penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Murid-murid masih ingat apakah maksud kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau merupakan fenomena yang berkait rapat dengan pemanasan global. Cuba kamu perhatikan pada gambar yang diberikan. Pembebasan gas karbon dioksida secara berleluasa akan menjadi punca utama berlakunya kesan rumah hijau. Cahaya matahari yang membawa sinaran ultraungu ke bumi, tetapi haba yang sampai ke permukaan bumi itu tidak dapat dibebaskan akibat oleh gas karbon dioksida yang meliputi kawasan atmosfera. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Oleh itu, penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Kepentingan yang seterusnya ialah menjanakan peluang pekerjaan, yang mana ianya dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan teknologi yang berasaskan tenaga boleh baharu. Contohnya seperti kerjaya sebagai seorang jurutera solar dan jurutera elektrik. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita untuk tajuk kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.